Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Akma Izzati binti Ahmad Ihsan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kabogan. Kod sekolah XIA 3332. Berdirinya saya di sini ingin mengulas 3 buah buku bertepatan dengan pertandingan tokoh Nilam Bestari. Buku pertama yang akan saya ulas pada hari ini ialah buku Antibiotik dan Peranannya dalam Kehidupan Anda. Buku ini ditulis oleh Kamsiah Ja'arin dan Masbah Omar. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur pada tahun 2002. Buku ini mengandungi 77 halaman dan ditulis dalam bahasa Melayu. Buku ini memberi pengetahuan dan panduan umum kepada pesakit tentang cara menggunakan antibiotik dengan betul dan membincangkan peranan antibiotik. Saya yakin generasi muda zaman sekarang hanya mengetahui antibiotik sebagai ubat, tetapi mereka tidak mengetahui cara pengambilan antibiotik yang betul dan peranan antibiotik. Apakah antibiotik? Antibiotik ialah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan oleh bakteria. Apa pula peranan antibiotik? Tidak semua antibiotik membunuh bakteria. Sesetengah antibiotik hanya mampu menghalang pertumbuhan atau pembiakan sel bakteria sehingga menyebabkan bakteria tidak aktif dan mudah disingkirkan dari tubuh badan manusia. Bagaimana pula cara pengambilan antibiotik yang betul? Sudah pasti dengan mengikuti nasihat dokter. Antibiotik perlu diambil mengikut masa yang telah ditetapkan. Kebanyakannya, antibiotik perlu diambil sebanyak 3 atau 4 kali sehari. Buku ini sesuai dibaca oleh kalangan masyarakat kerana malang tidak berbau. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menyediakan payung sebelum hujan dengan menambah ilmu pengetahuan berkaitan antibiotik. Seterusnya, buku yang kedua yaitu Abdullah Badawi Penjana Modal Insan. Buku ini merupakan karya Mokhtar Petah dan diterbitkan oleh Ras Pintar Sendirian Berhad pada tahun 2006. Buku ini mengandungi 261 halaman dan ditulis dalam bahasa Melayu. Buku ini merupakan biografi ringkas mengenai Perdana Menteri Malaysia yang kelima, yaitu Abdullah Ahmad Badawi, serta isteri beliau iaitu Endon Mahmud. Buku ini memaparkan latar belakang pribadi dan perjalanan hidup pasangan tersebut, termasuklah sumbangan mereka dalam pembangunan negara, iaitu Malaysia. Akan tetapi, fokus utama buku ini adalah pada usaha Abdullah Badawi dalam membangunkan modal insan di Malaysia, menerapkan kepentingan pembangunan sumber manusia sebagai asas kemajuan negara. Selain itu, buku ini juga turut menyentuh elemen-elemen pentadbiran awam yang efektif, dasar luar yang berorientasikan dialog, dan penekanan terhadap pembangunan sumber manusia berbanding pembangunan fizikal semata-mata. Buku ini sesuai dibaca oleh kalangan remaja kerana buku ini dapat menerapkan semangat patriotik dalam kalangan remaja. Seterusnya, buku yang terakhir iaitu buku kegemaran saya, novel sejarah Islam yang bertajuk Amru al-As Pembuka Mesir. Buku ini ditulis oleh Al-Ghazali dan diterbitkan oleh PTS Litera Utama Sendirian Berhad pada tahun 2013. Buku ini mengandungi 262 halaman dan ditulis dalam bahasa Melayu. Tokoh utama dalam buku ini adalah Amru al-As yang merupakan seorang yang bijak dan cerdik dan mempunyai tubuh badan yang sempurna. Pada masa jahiliyah, Amru al-As merupakan seorang yang sangat membenci Rasulullah serta dakwanya. Kerana Amru al-As tergolong dalam golongan Quraisy yang menentang ajaran Islam pada ketika itu. Akan tetapi, ketika ajaran Islam mulai tersebar dengan luas, Amru al-As berhijrah ke Habsyah untuk berjumpa dengan Raja Najasyi untuk meminta keizinan untuk membunuh seorang Muslim yang menjadi utusan kepada golongan Islam untuk berjumpa dengan Raja Najasyi. Hal ini membuatkan Raja Najasyi murka. Lalu beliau berkata, "Rugilah kamu, hendaklah kamu mematuhiku
dan ikutlah ajarannya. Demi Allah, sesungguhnya dialah yang benar. Sesiapa yang menentang ajarannya akan ditimpakan balasan, sebagaimana kaum Fir'aun dan tentaranya menentang ajaran Musa bin Imran. Setelah itu, Amru al-As berjanji kepada Raja Najasyi untuk memeluk Islam. Selang beberapa hari, dalam perjalanan menuju ke Madinah, Amru al-As berjumpa dengan seorang pendeta. Pada masa itu, Amru al-As banyak membantu pendeta tersebut. Kemudian pendeta tersebut membawa Amru al-As ke Iskandaria yang merupakan tempat yang indah kawasan dan bangunan-bangunannya. Ketika tiba di Iskandaria, terjadi sesuatu peristiwa yang menyebabkan Amru al-As dilantik sebagai pemerintah di Iskandaria dan mulai memeluk Islam pada ketika itu. Setelah menjadi pemimpin Iskandaria, Amru al-As bertanggung jawab untuk mempertahankan tempat dan kawasan golongan Islam, yaitu kota Mesir daripada diceroboh oleh kaum Quraisy. Setelah peperangan yang sangat lama, kaum Quraisy mengakui kehebatan tentera Islam serta menyatakan bahwa tentera Islam tidak dapat dikalahkan lagi. Dengan kesempatan ini, saya ingin mengajak semua pelajar untuk membaca novel sejarah Islam ini kerana novel ini memberikan motivasi kepada pelajar untuk mempunyai semangat yang tinggi untuk mencapai sesuatu kejayaan ataupun impian. Sekian, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.